Beri saya ruang untuk masuk dalam perbahasan ruang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara 2015. Saya terkejut bila memperhatikan pembentangan oleh Yang Berhormat Menteri. Kalau saya tak silap, kurang daripada 10 minit. Kurang daripada 10 minit untuk membentang satu rang undang-undang yang begitu besar impak dan implikasinya. Ya, saya terharu tak? Saya terkejut masa itu. Dan kenapa tergesa-gesa membuat undang-undang ini? Tadi Padang Serai sudah sebut. Ya, dan saya setuju. Apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini sudah dilakukan dulu, tetapi diulang hari ini ialah legislation dengan izin legislation by ambush. Jadi rakyat Malaysia memperhatikan kita di Dewan Mulia ini. Dunia yang perhatikan kita sekarang. Saya telah menerima panggilan daripada wartawan di beberapa negara. Dia perhatikan kita memalukan di Dewan yang Mulia ini sekarang sekali lagi. Apakah sebab we are rushing dengan izin? What is the reason? Kita dalam sesi-sesi di Dewan ini kita ada bagi 2 hari saya ingat untuk ruang undang-undang yang tak begitu penting pun. Ketum 2 hari untuk membahas. Tapi di sini di mana kita ada satu rang undang-undang yang mencederakan perlembagaan negara kita, kita nak habis dalam beberapa jam lagi. Kita hadkan semua pada 10 minit. Ini Tuan Speaker, ini akan diingat hari ini sebagai satu tanda hitam lagi atas rekod membuat undang-undang oleh Kerajaan Barisan Nasional. Singkat saja, boleh. Siapa? Adakah Subang setuju ini juga tanda hitam perjalanan parlimen di bawah Speaker Dewan? Ya, betul. Ya. Yang Hormat. Koping. Yang Hormat. Saya setuju. Yang Hormat jangan keterlaluan Yang Hormat. Tak terkeluar, ini memang Usul tepat. kerajaan dengan tanggungjawab Speaker berbeza Yang Hormat. Goping, malangnya kita belum sampai ke tahap di mana Speaker boleh menentang Kerajaan Barisan Nasional. So dia terpaksa ikut arahan Kerajaan Barisan Nasional. So kalau eksekutif, kita kena salahkan eksekutif, ya. Baik. Okey, saya balik pada tajuk. Kenaf pun, berapa hari kenaf? 2 hari Tuan Speaker kenaf. Undang-undang berkaitan dengan kenaf kita bagi 2 hari. Tapi untuk satu orang undang-undang di sini yang di mana kita sudah dengar hujahan-hujahan yang terperinci, yang bernas tentang implikasi besar rang undang ini, kita bagi 3 jam. Ini saya tidak fahamlah. Apa tujuan yang sebaliknya? What is the intention behind this? Ya. Saya nampak tadi daripada hujah saya dengar daripada Greg, Lenggong, Setio, ada kekeliruan sedikit tentang perbahasan di sini. Saya nampak gambaran diberikan kita bantah kewujudan MKN. Tidak. MKN, Majlis Keselamatan Negara, sudah wujud sejak bila? Tahun 1971 sampai ke sekarang telah berfungsi. Ya, telah menjalankan tugas. Adakah mana-mana di sana berkata MKN tidak boleh menjalankan tugas? Tidak. Apa halangan untuk menjalankan tugas seperti yang dibuat berapa tahun? 40 lebih tahun. Apa halangan sekarang? Ini satu. Adakah ada contoh disebut beberapa negara ada MKN. Kita tak tahu sistem mereka berbeza, sistem presidential dan sebagainya. Dan walaupun mereka ada, macam disebut oleh Padang Serai, MKN, Majlis Keselamatan Negara di negara-negara ini adalah untuk tujuan penyelarasan agensi-agensi yang berkait dengan keselamatan. Dan kita tidak ada masalah dengan itu. Kita berpeka tentang kepentingan keselamatan. We need security. Dan kalaupun nak letak Majlis Keselamatan Negara berasas undang-undang, sesuatu undang-undang untuk tujuan penyelarasan sahaja, kita tidak ada masalah. Tetapi apa yang kita lihat hari ini jauh berbeza, Tuan Speaker. Saya tidak mahu ulang apa yang telah dihujahkan oleh rakan-rakan saya. Apa yang jelas daripada orang undang-undang ini ialah kita letak dia, we are giving it legal basis dengan izin. Tapi apa yang kita tambahkan, dan ini tidak dapat dinafikan, Setio adalah peguam, ada peguam di sana.
Sesiapa yang peguam yang faham ini tahu, kita sekarang beri badan ini kuasa-kuasa yang teruk, draconian powers dengan izin, essentially apa yang kita katakan ialah emergency powers. Ini diberikan. Sebab itu kita kata kita belangkangkan perlembagaan. Pembuat perlembagaan negara Malaysia ni pada tahun 57 sudah faham perkara ini. Mereka tahu tentang kepentingan isu keselamatan. Pada masa itu pun sudah tahu. Sebab itu kita sudah sebut kita ada perkara 150 dan juga kita ada pertambahan 149. Kebanyakan negara-negara yang demokratik hanya akan ada 150. That is satu fasa berkenaan keadaan darurat. Mana-mana negara tahu kadang-kadang ada keadaan yang memerlukan tindakan yang drastik. So darurat diisytiharkan dan mesti ada kuasa untuk itu. Kita pun ada. Berulang kali saya dengar menteri sebut, beberapa pembahas daripada barisan sebut, kita perlu rawan-rawan ini sebab apa? Pencerobohan di Sabah, berkebanjiran disebut. Kebanjiran, bayangkan. Tuan Speaker, macam disebut tadi, bila serangan teroris ada di Perancis, Presiden Perancis isytiharkan darurat, gunakan undang-undang mereka. Itulah cara yang wajar. Bila Hurricane Katrina berlaku di Amerika, mereka isytiharkan darurat untuk kawasan itu. Itu yang cara yang sepatutnya. Use the proper mechanism. Dan untuk itu tidak dapat halangan dalam perlembagaan Malaysia. Dan pembuat perlembagaan kita sudah tambahkan satu lagi, perkara 149 dengan kuasa yang lebih teruk, giving emergency type powers in a civilian setting. Itu pun boleh dipakai kalau perlu. Jadi persoalan besar ialah pada masa kuasa-kuasa besar itu ada di bawah 150, 149, kenapa sekarang kita memusatkan kuasa dalam tangan Perdana Menteri? Tadi rakan saya sebut rang undang-undang ini adalah tindakan derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Diraja-Raja. Saya setuju. Saya anggap ini sebagai satu tindakan menghina institusi Diraja-Raja. Menghina Yang di-Pertuan Agong, dan satu lagi kita kena faham, dan ini saya akan minta penjelasan daripada Menteri. Kita belakangkan satu institusi lagi yang penting dalam negara kita, jemaah menteri sendiri, the cabinet. Sebab apa, Tuan Speaker? Katakan kita ada satu situasi seperti yang dihuraikan di sini di perkara 18, section 18, di mana kita tahu situasi ini ialah lebih kurang apa yang dihuraikan di perkara 149 dan perkara 150. Saya tak perlu ulang sebab sudah dihujahkan. It's the same description. Yep. Di keadaan di mana kita pakai 150, dua institusi adalah terlibat. Just let me finish the point. Dua institusi terlibat. Satu ialah Yang di-Pertuan Agong, yang kedua ialah Jemaah Menteri. Sebab Jemaah Menteri yang menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk isytiharkan darurat. So kita ada dua institusi penting. Dan Agong dalam keadaan itu ada hak untuk mendapat penjelasan dan informasi dan sebagainya. Sekarang apa jadi? Ini yang berhormat Menteri kena faham. Kenapa you belakangkan Jemaah Menteri itu juga? Sebab sekarang semua kuasa ini akan diberi kepada satu badan di mana hanya ada berapa? 5 menteri dan 3 kaki tangan besar yang tidak dipilih oleh rakyat. Three unelected persons will make decisions. Silakan, Selayang. Ya, tentang isu kebelakangan Yang di-Pertuan Agong dan juga Jemaah Menteri, di mana kita sudah ada mekanisme di bawah perkara 150. Soalan yang kita hendak tanya untuk mendapatkan penjelasan daripada Menteri, adakah satu perkara yang hendak diisytiharkan sebagai darurat tetapi mekanisme 150 di mana Jemaah Menteri atau Yang di-Pertuan Agong enggan untuk mengisytiharkan?
supaya kita hendak mengadakan akta ini. Kalau tidak ada perkara ini yang berlaku, tidak ada alasan untuk mentukar apa yang kita sudah ada dalam perlembagaan. Saya setuju, Ya Muhammad Selayam. Saya minta itu dimasukkan dalam ucapan saya. Itulah persoalan bagi kita semua, bagi rakyat Malaysia yang melihat proses ini. Apakah situasi yang tidak setakat ini tidak boleh ditangani dengan undang-undang yang sedia ada? Kita telah, kita tahu kita ada yang banyak undang-undang yang telah disebut SOSMA, POTA, apalagi POKA. Semua ini adalah telah menghakis hak dan kebebasan rakyat Malaysia. Dan sekarang yang sangat serius dalam rang undang ini adalah cara di mana sekarang kita belakangkan, kita hakiskan, kita rampaslah. Saya rasa itulah hanya perkataan yang sesuai. Kita rampas kuasa yang di Pertuan Agong dan juga kita hakiskan kuasa Jemaah Menteri sendiri. Apa sudah jadi dengan ahli Jemaah Menteri? Menteri saya nak tanya, suka ke you kurangkan kuasa Jemaah Menteri sendiri? Kalau saya di luar, saya tak, itu perkara yang mungkin kurang parliamentary. Ada mana telur pergi? Why are you all not standing up dengan izin to defend the cabinet? Instead you are here setting up another body that is taking away your powers. Ini yang saya tak faham. Yang ditubuhkan di bawah perlembagaan proses itu. Ya, Subhan. Ya, silakan. Ringkas ya. Kita boleh minta menteri-menteri dan jemaah, adakah mereka setuju ada ini dibincang di Jemaah Menteri sebelum dibentangkan di Dewan ini? Itu yang saya tak faham. Nak setuju macam mana ahli Jemaah Menteri boleh setuju mencederakan perlembagaan Malaysia di mana kita semua sudah angkat sumpah untuk menterangkan. How, under what mindset are you dengan izin? You can give away your powers to the Prime Minister. Ya, What kind of cabinet are you? Boleh habiskan, ya, Muhammad. Apakah jenis kabinet ini yang sedia rela memberi kuasa kepada seorang Perdana Menteri? Apakah kuasa Perdana Menteri ini? Ya, apakah Perdana Menteri sudah bagi pada you untuk mendapat konsesi itu? Apa? Sila jawab itu. Ya. Kelana Jaya nak bangun Sebab tapi ini yang masa kita dah habis, nampak ya, Muhammad. sekarang. Ya. Dan jadi Tuan Speaker, saya ada satu poin akhir sekali. Habiskan, ya, habiskan. Setiu ada tanya tadi, dia tanya apa salah tentang peruntukan tentang inquest itu. Apa salah? Kuasa masih ada dengan magistrate. Setiu, kita kena faham. Silalah hormati hak dan kemuliaan anggota tentera kita. Dia mati, mereka korban kepada negara, mereka mau jawapan. Boleh tanya? Kenapa? Nanti saya habis poin itu dulu. Ya, apa yang kita buat di sini, kita bagi hak untuk siasatan itu dibatalkan. Satu. Yang kedua, dalam negara, Ya. dalam Berapa nak bagi berapa, yang untuk jawab situ saja. Untuk di bawah kanun acara jenayah, mana-mana kematian yang berlaku dalam tahanan polis wajib untuk inquest. Wajib. Boleh. Kita tak boleh lari. Ini habis poin tu. Saya akan bagi. So dengan ini, dengan peruntukan section 35 ini, kita hakiskan hak itu. Silakan. Terima kasih Yang Tua dan terima kasih Subang. Saya cuma nak tanya ni, inquest diperlukan untuk menentukan sebab-sebab kematian. Terutamanya di dalam kes kematian, kita nak menentukan sama ada dia dibunuh ataupun sebab-sebab lain. Sebab itu ada inquest. Di dalam section 35B, 35B jelas mengatakan bahawa inquest itu tidak diperlukan apabila magistrate atau coroner berpuas hati tentang sebab kematian itu, iaitu terbunuh di dalam kawasan keselamatan dan sebagainya. Jadi apabila dia dah berpuas hati, dia dah tahu sebab kematian, jadi tidak perlu inquest lagi. Itu tujuannya kenapa inquest tidak perlu diadakan lagi. Okay. Terima kasih atas persoalan itu. Saya cuba jawab. Ya, pahaman saya tentang peruntukan yang sedia ada di kanun acara jenayah ada dua. Satu, in fact sudah cover, sudah meliputi situasi ini di mana mana-mana magistrate
di mana dia puas hati tentang sebabnya kematian itu berlaku, punca kematian, dia ada discretion, dia ada bidang kuasa untuk menafikan inquest. Dia sudah ada. Tetapi di dalam keadaan di mana kematian itu berlaku di dalam tahanan, di mana di dalam keadaan itu wajib di bawah undang-undang yang sedia ada untuk melakukan inquest. Sekarang hak itu telah dibatal oleh peruntukan ini sekarang. Dan hal itu sangat penting. Sebab bila kematian itu berlaku dalam tahanan, itu sangat serius. Jauh lebih serius daripada kematian yang berlaku di jalan raya dan di tempat lain. Ya, ini yang kita kena faham. Tapi ini satu-satu aspek Ya, saja. habiskan ya Muhammad. Ya, saya habiskan. Kita lihat ni secara keseluruhan. Bila kita lihat secara keseluruhan, dengan izin, this is what we call emergency type laws in a civilian situation. Apakah keadaan yang memerlukan ini? What is the emergency we are facing? Dan seperti yang diterangkan dengan detail dengan rakan-rakan saya, perkara 149, perkara 150 semua ada. Apa masalah untuk gunakan undang-undang itu untuk situasi ini? Jadi saya, Tuan Speaker, saya membantah rang undang-undang ini. Saya boleh sokong apa yang dicadangkan oleh Bagan, sekurang-kurangnya jangan lulus ini secara tergesa-gesa. Hormatilah hak rakyat Malaysia, hantar kepada satu jawatan kuasa pilihan. Sekian, terima kasih.